Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar 1 dan 5 lah. Okey. Untuk PJ hari ini kita sambung dengan Pierce kita sambung dengan Pierce. Pada minggu lepas kita dah cerita pasal kaedah menguruskan diri lah, bijak menguruskan diri untuk ketiak. Dan juga kita telah bincangkan apa itu maksud perkembangan sekunder dari aspek fizikal lah, bagi seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Apa itu perubahan sekunder lah, dari segi aspek fizikal. Okey, pada minggu ni kita akan cerita mengenai kaedah berkomunikasi secara berkesan. Memandangkan awak dah mula awal remaja dan awak memerlukan satu komunikasi yang berkesan supaya penyampaian awak itu jelaslah. Yalah, kadang-kadang awak nak tanya sesuatu benda kepada ibu, ayah awak ataupun kawan-kawan awak mula rasa malulah nak cerita benda tu. Contohnya apabila awak berlaku akil balin. Akil balin nak cerita kat mak ayah mimpi apa malam tu, awak pun malu, betul. Jadi apakah kaedah komunikasi supaya daripada aspek perubahan emosi awak, awak akan rasa selesa untuk bercerita kepada kakak awak, abang awak, mak awak, ayah awak ataupun rakan-rakan awak, supaya ia sampai ataupun mesej yang awak cuba sampaikan tu capailah. Okey. Jadi dekat sini saya akan tunjuk komunikasi berkesan lah. Komunikasi berkesan. Okey, komunikasi berkesan, mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima lah. Apa yang awak cuba sampaikan tu mestilah tepat dan jelas. Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima lah. Awak bagi mesej dan dia boleh menerima mesej awak tu. Okey, perubahan yang berlaku sekiranya dikendaki akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikendaki pengguna lah. Mungkin kadang-kadang orang kurang jelas dengan mesej awak tu, jadi awak perlukan sedikit perubahan dalam penyampaian awak supaya penerima itu jelas dengan penyampaian awak. Mesej yang disampaikan mempunyai unsur cost efektif. Cost efektif maksudnya dekat sini penyampaian awak tu ada maksud lah, maksud dan memberi kesan, lah kepada penerima tu. Okey, itu untuk kaedah penyampaian dan mesej berkesan. Okey, untuk penyampaian mesej berkesan, contohlah awak tak boleh nak cerita kat mak ataupun abang awak ke apa, mak, kenapa saya dekat ketiak saya, awak kena jelas. Kenapa ketiak? Kalau ketiak awak rasa malu nak ketiak, awak cakaplah bawah lengan awak. Kenapa mak, pada bahagian bawah lengan saya ada bulu. Nanti mak awak akan jelas kerana awak dah mula membesar dan sebagainya. Jadi penyampaian awak tu, awak boleh kalau awak rasa ia kasar ke ataupun emosi awak mula rasa malu ke, sedih ke apa ke, awak cubalah sampaikan kan. Penyampaian awak tu mestilah satu benda yang macam tadilah, cost efektif lah awak, dan boleh berubah yang mengikut situasi keadaan lah. Okey, itu untuk kaedah berkomunikasi lah, bagi komunikasi yang berkesan tadi. Okey, jadi tak perlu baca lah ini mesej ni, apa benda ni, teks ni, sebab saya dah ringkaskan dia. Okey, seterusnya adalah tips penjagaan muka berjerawat. Berjerawat. Mungkin pada awal remaja ni ada di kalangan pelajar-pelajar perempuan ataupun pelajar lelaki dah mula tumbuh jerawat. Jadi dekat sini kita belajar tips penjagaan muka daripada ketika berjerawat tu lah.
Macam mana kita nak kurangkan dia, macam mana kita nak elak daripada kulit muka kita ini luka dan sebagainya lah. Okey, yang pertama, kalau kita tengok kat sini, guna alat penjagaan muka yang betul. Sesetengah orang tu kulit muka dia agak sensitif. Mungkin pakai sabun mandi dah, setengah orang pakai sabun mandi pun dah boleh bersih muka dia. Setengah orang tak boleh. Bila pakai sabun mandi kan agak kasar. Kulit muka ni kita agak halus. Dia mula menyebabkan jerawat itu makin tumbuh. Seterusnya, dapatkan rawatan doktor. Sekiranya kulit awak ada mengalami luka yang teruk ataupun tumbuhnya jerawat yang sangat teruk, pergilah berjumpa dengan doktor untuk bertanyakan tips dan rawatan lanjutlah. Okey, amalkan gaya hidup sihat. Amalkan gaya hidup sihat, accessible, senang dan sebagainya lah. Okey, makan makanan seimbang. Ikutlah piramid makanan. Kita ada piramid makanan, awak boleh rujuk dekat piramid makanan tu apa makanan seimbang lah. Elakkan memicit jerawat. Sesetengah pelajar tu rasa gatal dekat muka bila pegang-pegang jerawat tu, rasa nak picit dia. Elakkan daripada memicit jerawat. Sebab apa? Bila awak picit, kulit muka awak akan luka dan terkoyak, dan menyebabkan kulit pada muka awak berlubang-lubang lah. Pastikan wajah sentiasa bersih. Jadi cuba praktikan lepas ni, pergi ke sekolah, bawa tisu ataupun kain lap, ataupun ki. Kain ki tu orang panggil ki, tak tahulah ki apa kan. Kain kecil tu, tuala kecil tu. Setiap kali awak pergi tandas, lap, basuh muka awak dengan air dan laplah dengan tuala kecil tu, supaya muka awak sentiasa bersih. Dan pastikan juga lepas guna tuala kecil tu, balik rumah terus basuh. Jangan seminggu guna benda yang tuala yang sama. Akan menyebabkan lagi teruklah muka awak tu. Okey. Jadi latihan untuk minggu ni lah. Kita dah habis cerita pasal komunikasi, kita dah habis cerita pasal tips penjagaan jerawat. Saya nak awak buat sedikit latihan lah. Latihan pengukuhan ni. Latihan pengukuhan ni. Nombor 1, sebagai doktor muda, syorkan kepada rakan sebaya di sekolah anda cara-cara menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Cara menanganinya. Kita dah belajar sebelum ni apa itu perubahan emosi apabila berlakunya perkembangan seksual sekunder. Contohnya mudah sedih, mudah tersentuh, mudah marah dan sebagainya. Jadi awak cuba buat latihan ni. Cara menangani dia macam mana? Seterusnya, bincangkan jawapan berdasarkan proses-proses membuat keputusan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Bincangkan jawapan berdasarkan proses membuat keputusan menggunakan peta pemikiran yang sesuai lah. Jadi awak cuba buat benda ni, latihan pengukuhan ni. Kalau awak kurang jelas, kurang faham, awak boleh mesej personal kepada saya dan saya akan jelaskan satu per satu kepada awak semua lah. Okey. Dah siap buat latihan ni, boleh ambil gambar dan hantar kepada saya lah. Itu saja untuk kelas pada minggu ni. Kita jumpa pada minggu hadapan. Okey. Terima kasih.